Assalamualaikum. Hai semua. Setiap kali buka media sosial je, kuih kaswi yang tengah viral sekarang ni sentiasa muncul di layar kan? Disebabkan asyik lalu lalang je. Hei, Umi tengok pun terliur. Bukan sahaja rupa dan warna cantik, tapi tekstur kaswi viral ni tengok tu lembut, bergedik-gedik sungguh. Jadi dalam tutorial kali ni, Umi nak mencuba satu kelainan sedikit. Kalau kaswi gula merah dan pandan tu dah biasa sangat orang buat kan? Banyak je resipi di media sosial yang boleh anda dapat dengan tekan butang pencarian. Tetapi perisa yang satu ni rare sedikit. Mungkin tak ramai yang pernah mencuba, tapi percayalah, sekali dah makan tak cukup 2-3 biji. Rasanya dah sebiji macam makan ABC tu Tengok tu, lembut, kenyal, bergedik sungguh tekstur kaswi kacang merah ni kan? Bentuknya pun cantik, kemas je bila pakai acuan viral. Yang ni Umi buat dua version. Satu Umi letak kuah santan yang pekat berlemak manis dan satu lagi kelapa parut yang fresh. Bagi Umi, kedua-duanya sedap. Ada kenikmatannya tersendiri waktu makan tu. Jom ke dapur, kita tengok cara dan tutorial buat kaswi kacang merah by Umi. Untuk kacang merah, Umi gunakan satu tin kacang merah yang dalam tin ni je. Dalam ni ada air, tapiskan dahulu airnya, buang. Kita ambil biji kacangnya sahaja. Kemudian hancurkan guna garpu. Tekan-tekan sikit bagi biji kacang merah tu hancur sepenuhnya. Tapi bila gunakan garpu ni, susah sikit lah kita nak dapat tekstur biji kacang yang betul-betul hancur kan. Jadi anda boleh gunakan tangan lepas dah hancur sedikit tu. Pakai sarung tangan, kemudian sambung hancurkan. Kita picit-picit sikit bagi betul-betul biji kacangnya hancur. Nampak tu dah benyek gitu kan, dah lenyek, ketepikan dahulu. Dalam satu mangkuk besar, satukan 1 cawan tepung gandum, setengah cawan tepung ubi kayu, 3/4 cawan gula caster, 1 cawan santan pekat. Umi guna santan fresh yang baru diperah. Kemudian tambahkan 1/2 cawan air biasa. Masukkan setengah sudu kecil garam bagi naik rasa lemak kuih. Kemudian ni dia kapur sirih. Masukkan dalam 1 sudu besar sahaja. Jangan letak terlebih pula. Nanti kuih kita akan terasa sedikit pahit dan juga akan keras. Letak sedikit je dah memadai. Kemudian Umi akan satukan dulu bahan-bahan ni. Gaul sebati guna whisk je bagi hilang ketulan tepung. Kalau anda nak mudah, boleh je blenderkan bahan-bahan ni. Tapi Umi whiskkan je. Senang, cepat sikit siap. Kemudian tapiskan dahulu. Sebab nampak tu masih ada lagi ketulan tepung-tepung yang masih bersisa. Kita tapiskan untuk dapatkan tekstur kuih yang lebih halus. Barulah masukkan 1 cawan kacang merah yang telah kita lenyekkan tadi. Kita dah hancurkan tadi tu kan. Sukat dapatkan 1 cawan penuh. Kiranya untuk 1 tin kacang merah tu memang ngam lah dengan 1 cawan matrix ni. Barulah kita sebatikan biji kacang merah tersebut bersama adunan. Gaul sebati bagi tak bergetul lagi kacang merah tu. Pastikan anda tapis dahulu adunan tepung yang dah sebati tu. Barulah masukkan kacang merah yang telah dilenyekkan ni. Kalau kita tapis sekali dengan kacang merah ni, tak berasa lah nanti kuihnya kan. Okey, ni dia pewarna merah jambu. Bagi naikkan lagi seri dan warna kuih ni, Umi tambahkan dengan sedikit pewarna merah jambu. Jadi bila ditambahkan tu, warna kuih kita ni nampak macam seakan warna ABC tu air batu campur yang biasa kita beli kat tepi jalan tu. Nampak kan warnanya dah agak cantik sedikit. Sukatan tu Umi agak-agak je pewarna tu. Umi letak sampailah dapat warna yang kita suka. Warnanya agak pekat sikit, gelap. Dah cantik kan warna ni. Bau pun dah macam bau ABC dah. Belum dikukus lagi. Okey, ni dia acuan viral. Umi beli kat Shopee je acuan ni. Sekarang harga dia pun dah kayangan. Mentah-mentah lah viral. Oleskan sedikit dengan minyak masak supaya mudah nanti kita nak keluarkan kuih lepas siap dikukus. Sambil oles acuan ni, dah boleh panaskan periuk pengukus. Macam Umi pakai pengukus elektrik, jadi cepatlah airnya mendidih. Tapi jika anda gunakan dapur gas, agak lambat sedikit kan nak tunggu air mendidih. Jadi kena panaskan air tu terlebih dahulu. Bagi airnya betul-betul mendidih, barulah nanti kita kukus kuih ni.
Dah siap oles ke semua acuan dengan minyak. Masukkan adonan kuih perlahan-lahan. Umi gunakan jug bermuncung gini. Senang nak masukkan. Isikan biar penuh acuan tu. Barulah nampak tinggi sikit kuih kita kan. Kemudian air pengukus dah betul-betul mendidih. Umi akan kukuskan sekejap kuih kasui ni selama lebih kurang 15 minit. Pastikan penutup pengukus tu ditutup dengan tuala untuk mengelakkan wap air tu terjatuh di permukaan kuih. Dalam air kukusan tu bolehlah campakkan selai 2 daun pandan bagi naik aroma wangi waktu dikukus. Setelah lebih kurang 15 minit, kuih kita dah masak tu. Buka penutup kukusan. Kita sambung kukus kejap dalam 2 ke 3 minit. Bagi permukaan atas kuih tu kering sedikit, tak basah sangat. Kemudian, congkelkan sedikit di bahagian hujung tu dengan lidi sate untuk kita keluarkan kuih dari acuan. Mudah je kan nak keluarkan? Untuk salutan kasui kacang merah ni, Umi buat 2 version. Yang pertama ni, macam biasalah orang gunakan kelapa parut putih yang masih fresh tu. Tambahkan dengan sedikit garam bagi naik berasa lemak masinnya. Kemudian campakkan selai daun pandan, bagi naiklah aroma wangi bila kita kukus kelapa ni nanti. Kemudian letakkan sedikit sahaja gula pasir. Campurkan bagi sebati gitu, barulah kita kukus kelapa ni. Kukus lebih kurang dalam 3 ke 5 minit sahaja untuk bagi kelapa ni tahan lebih lama dan tak mudah basi. Dan Umi buat juga version yang kedua ni, katanya tengah viral. Sedap, jadi kita cubalah. Masukkan 2 cawan santan pekat. Umi gunakan santan fresh yang baru diperah. Gunakan santan yang betul-betul pekat, barulah sedap. Masukkan 2 helai daun pandan. Daun pandan ni fungsinya untuk naikkan aroma wangi kuah bersantan ni. Kemudian tambahkan 1 sudu besar gula pasir, 1 sudu kecil garam dan 2 sudu besar tepung beras. Tepung beras ni fungsinya untuk memekatkan kuah santan ni. Jangan dibuka api dapur dahulu. Gaul sebati. Kita hilangkan dahulu ketulan tepung beras tersebut. Gaul sebati guna spatula. Bila dah tak ada ketulan tepung beras tersebut, barulah buka api sederhana kecil sahaja. Dan sentiasa digaul, masak dengan api perlahan atas dapur hinggalah kuah bersantan ni menjadi pekat likat dan dia mula dah meletup-letup sedikit gitu kan, meruap gitu. Boleh terus tutupkan api. Siap dah kuah bersantan ni. Sedap sangat rasanya, lemak-lemak masin dan ada sedikit rasa manisnya kat situ. Masukkan dalam jar supaya mudah kita nak tuangkan di atas kuih kasui kacang merah ni. Nampak tu? Lebih menarik kan? Suami Umi cakap sedap sangat-sangat. Memang ngam berasa lemak-lemak masin dan sedikit rasa manis pada kuah santan tersebut bila dimakan dengan kasui kacang merah ni. Kemudian bagi lagi naik rasa sedap dan berlemak tu, Umi tambahkan dengan sedikit bijan putih yang telah dipanggang. Taburkan di atas kuah bersantan tersebut. Ni pula version yang kelapa parut. Letakkan je di bahagian tengah yang berlubang gitu. Nampak lebih menarik kan? Dah siap hiaskan, bolehlah kita makan panas-panas lagi ni. Bagi Umi, kedua-dua version ni sedap. Ada kenikmatannya tersendiri. Bila makan kelapa parut ni, terasa gigitan kelapa parut tu kan. Tapi bila makan dengan kuah santan, dadih santan tu pun terasa lemak masinnya tu. Mencair lah gitu kan di mulut bila makan. Okey, siap dah kuih kasui kacang merah bergedik by Umi. Nampak sangat mudah dan menyelerakan kan? Bagi anda peminat kacang merah kat luar sana tu, harus cuba. Memang sedap. Sedap yang amat, rasanya dah macam makan ABC kat luar tu tau. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Masya Allah, tengok tu. Hei, bergedik-gedik sungguh kasui ni kan? Untuk anda yang nak dapatkan resipi-resipi menarik dari channel Umi, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan bell yang pertama bagi dapatkan notification setiap kali Umi upload video terbaru. Jangan lupa sharekan di media sosial anda. Moga resipi ni lebih bermanfaat untuk anda cuba dan orang lain juga mencuba. Assalamualaikum, bye.